Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dikasihi semua, sebelum saya kepada soalan, saya sahkan di sini bahawa sebagaimana yang terpampang pada skrin di atas, saya ahli Parlimen Perikatan Nasional, dan saya juga mengesahkan statement yang telah dikeluarkan itu. Saya mengakuilah statement itu daripada saya sendiri tanpa ada apa-apa unsur paksaan ataupun sebaliknya. Itu semua ikhlasan daripada Habis terus bacakan soalan. Pada soalan saya minta Perdana Menteri menyatakan pendirian berkenaan pendirian Kerajaan Persekutuan terhadap notis petition yang difailkan oleh Nik Elin Surina dan anaknya yang dilihat sebagai usaha untuk mencabar enakmen Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan 2019, serta apakah usaha yang dibuat oleh kerajaan bagi memastikan undang-undang berkaitan syariah terus terpelihara. Terima kasih, Tuan Sri Speaker. Silakan Perdana Menteri. Terima kasih, Gua Musang. Ketua Hakim Negara telah memberikan teguran, dan dalam sistem negara kita mesti ambil pertimbangan teguran supaya kes ini dilihat sebagai suatu kes. Pertamanya, subjudis, dibincang dari segi substantif. Keduanya, kes ini tidak terlibat soal mencabar syariah, tetapi cabar pertimbangan atau keputusan yang melibatkan kuasa persekutuan dan negeri dalam perlembagaan yang akan mereka putuskan. Dan beliau juga menegur sikap beberapa peguam yang tidak memberikan penjelasan yang adil dalam kes ini. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya tidak ada permasalahan rakan-rakan bawa kes ini supaya rakyat memahami dan mengetahui bahawa harus ada usaha peningkatan bidang kuasa Mahkamah Syariah. Tapi saya kesal kerana ada percubaan untuk mengalih seolah-olah ini tindakan kerajaan perpaduan sekarang. Semua orang tahu kes Selangor itu tahun 2021. Dan Mahkamah Persekutuan telah buat keputusan bahawa keputusan dibuat oleh Dewan Undangan Negeri itu bercanggah dengan perlembagaan negara. Dan saya tak dengar 1 tahun 2 tahun yang lalu jawatankuasa ditubuhkan. Sekarang dihebohkan. Tetapi saya nak tanya menteri-menteri, termasuk Menteri Undang-Undang dulu, dia buat apa? Ada yang katakan saya tak tahu. Bagaimana boleh seorang menteri jawab tidak tahu dalam kes yang seberat ini? Ya, saya tegaskan ini, Tan Sri Ketua, kerana ada percubaan nak laga-lagakan seolah-olah kita menentang. Di mana yang kita tentang? Kes ini kes yang diputuskan oleh Dewan Undangan Negeri Kelantan, dicabar oleh Nik Alina yang mengatakan bertentangan dengan persekutuan. Maknanya Dewan Undangan Negeri tidak boleh berkeputusan, Parlimen tidak boleh berkeputusan, Perdana Menteri tidak boleh berkeputusan, bawa ke mahkamah. Dan sekarang ke Mahkamah Persekutuan. Bila dibawa ke Mahkamah Persekutuan? 25 Mei tahun lalu. Siapa yang perintah 25 Mei tahun lalu? Siapa Perdana Menteri? Siapa Menteri Undang-Undang? Ya, dan sekarang ini semua dibebankan kepada kita. Doa berjela-jela. Hamun bukan main bagi menakutkan orang. Doa kepada siapa? Tak boleh doa kepada menteri yang bangsa itu. Pasal apa masa kamu menteri pun tak jalankan tugas? Itu 25 Mei. Baik. Kemudian Mahkamah Persekutuan memberikan kebenaran untuk memulakan prosiding. Bila? 30 September 2022. Siapa Menteri Undang-Undang pada masa itu? Mana menteri-menteri pada masa itu? Tak tahu. Mana mungkin seorang menteri dalam kabinet dalam kes seberat yang menentang syariah Islam dia tak tahu? Alasan mudah saja. Kalau kita salah, kita tak tahu. Tapi ya, kita bersamalah. Saya tak ada masalah sebenarnya hal ini. Kerana dalam Majlis Kemajuan Islam awal tahun ini, Badulin Ahmad Muda Sultan Selangor bersetuju untuk menubuh jawatan kuasa khas mengkaji
Kita tak boleh dalam perlembagaan negara kita yang disetujui daripada merdeka sampai sekarang memberikan ruang kepada semua negeri buat undang-undang sendiri dan melibatkan kes jenayah. Kerana mahkamah ada mahkamah syariah, ada mahkamah sivil di bawah federal, mahkamah syariah bawah negeri, polis di bawah federal, penjara di bawah federal. Jadi sebab itu harus ada rundingan. Mengapa tidak ada rundingan pada tahun 2020, 2021? Tanya menteri pada masa itu. Jangan tanya saya. Saya jadi Perdana Menteri, kita tubuh tentang kuasa. Kaji. Mengapa kita harus kaji? Kerana dia melibatkan bukan saja Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Dia melibatkan Sarawak, Sabah, Pulau Pinang, Selangor, Perak, Johor, semua negeri-negeri. Harus ada ruang mereka mengkaji. Baik. Apakah kita menentang pelaksanaan syariah? Saya jawab tidak. Siapa yang perkenalkan 1211A? Perundangan Kota Baru Lebih Ma'arif yang substantif dalam mengangkat martabat mahkamah syariah. Saya yang bawa. Sejak itu ada pindahan-pindahan kecil, tapi sampai sekarang belum ada. Apa maksud 1211A? Cadangan perbincangan dalam Badan Perundingan Islam yang saya kongsikan bersama dengan Tan Sri KSN masa itu, Tan Sri Hashim Aman, dan nasihat Profesor Ahmad Ibrahim. Kerana pada masa itu beberapa keputusan mahkamah sivil melanggar mahkamah syariah dan mengenepikan keputusan mahkamah syariah. Jadi kepada orang-orang katakan bukan Islam, saya sebut, kalau kita nak martabatkan mahkamah syariah, tidak memaksa orang bukan Islam, tapi tidak menusabah bagi orang bukan Islam, umpamanya menggunakan mahkamah sivil mengenepikan keputusan mahkamah syariah, maka jalan keluarnya 1211A dalam kurungan. Maknanya memberi kuasa mahkamah syariah, tetapi tidak memberi kuasa kepada mahkamah syariah untuk memutuskan ke atas orang bukan Islam. Itu yang kita sepakati pada masa itu. Sekarang ada lagi pandangan mengatakan bahawa bentuk keputusan kuasa mahkamah syariah itu harus ditingkatkan. Iyalah, bawa dalam perundingan. Jangan ini keputusan masing-masing negeri. Itu terserah kepada Mahkamah Persekutuan kalau dianggap teratur atau tidak. Tetapi jangan disinggung. Kerana saya ambil alih bulan November tahun lalu, baru setahun. Kes ini sejak 2021 dan 2022 tidak ada jalan kuasa. Jadi tak usahlah dipolitikkan, ya. Dan jangan kita cemarkan perlembagaan. Kita bersumpah pertahankan perlembagaan. Nak pindah ada peraturan dan proses dan prosedurnya. Sementara kita semua akui, termasuk saya di sini, dan saya akan terang dalam Menteri hari Jumaat ini bahawa kita akan, malah ini sudah pun diputuskan, yang MKI yang dipengusikan oleh Tuanku Sultan Selangor dan dipersembahkan di Sidang Mahkamah Raja-Raja Melayu baru-baru ini. Kerana setiap pindaan yang berhormat yang menyentuh soal 153 Melayu, hak keselamatan Melayu, itu perkara 385 dalam kurungan. Kalau yang menyentuh umpamanya kuasa raja dari segi Islam, itu 382B, itu kuasa raja, atau 386C. Maknanya setelah jatuh kuasa ini tubuh, jatuh kuasa ini tubuh pun kita maklum kepada Malay Raja-Raja. Kemudian apa-apa cadangan daripada jatuh kuasa mesti dimaklum terlebih dahulu kepada Malay Raja-Raja. Dan ini dalam proses kita lakukan yang tidak dilakukan sebelumnya. Tetapi dalam ucapan termasuk di Parlimen, siapa yang mencabar syariah, bahawa kerajaan kalau gagal kita ambil alih. Mimpilah kau nak ambil alih kerajaan sekarang ni. Kerajaan sekarang sangat kuat, 2/3. Baik, kalau orang tanya dah kuat 1/2/3, mengapa tak buat? Ini yang kita lakukan. Jadi jangan, saya fikir, gunakan ruang mengatakan tidak ada. Dan tidak munasabah untuk kita panaskan suhu politik dan kebencian. Dia tanya orang di bawah, kalau tengok dalam sosial media, ini maknanya Perdana Menteri Madani tidak peduli syariah Islam. Dia tubuh. Jadi saya harap perkara ini, ya, jatuh kuasanya dah ada soalan kedua kan, biar
Menteri Agama perincikan siapa jawatankuasanya, bekas hakim atau ketua hakim. Sudah pun dibentuk jawatankuasa. Kerana tubuh jawatankuasa pun kena maklum kepada Tuanku Sultan Selangor dan Malik Raja-Raja. Kerana hal-hal yang menyentuh soal agama ini Raja-Raja tegas. Sebab tu dalam 153 juga yang dibangkitkan soal 3R, walaupun banyak dibantah, patutnya bantah pada Malik Raja-Raja. Dan Malik Raja-Raja yang kemukakan ini, dan saya hanya dalam hal yang menyinggung kuasa Malik Raja-Raja, kita terpaksa rujuk kepada mereka. Jadi saya harap, walaupun saya tidak mau merujuk kepada yang substantif kerana seperti mana yang ditegur oleh Ketua Hakim Negara soal subjudis, saya menyatakan Kelantan telah ambil inisiatif, betul. Inisiatif itu mengikut setengah pandangan bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Contohnya, keputusan Mahkamah Persekutuan dalam kes Selangor 2021. Apakah Mahkamah Persekutuan menentang syariah? Tidak. Mahkamah Persekutuan hanya menjelaskan tentang bidang kuasa persekutuan, bidang kuasa negeri dan jadual bersama. Jadi biar Mahkamah Persekutuan putuskan. Tapi apapun keputusan Mahkamah Persekutuan, tanggungjawab kerajaan yang telah kita umumkan ialah menubuhkan tanggungjawab untuk meneliti aspek-aspek meningkatkan bidang kuasa syariah yang tentunya tidak mau menyinggung atau menyentuh atau memaksa golongan bukan Islam. Jadi ada kaedah-kaedah yang harus dibincangkan kerana ada negeri-negeri di Malaysia yang agak keras kurang bersetuju kalau kita melanggar prinsip yang saya sebutkan itu. Walau bagaimanapun, sebagai keputusan saya tegaskan, kita telah bersetuju menubuh sistem kuasa yang diperkenan oleh Malik Raja-Raja untuk mengangkat martabat dan menambah kuasa mahkamah syariah yang ada. Baik, saya jemput Gua Musang. Okay. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas jawapan. Terima kasih juga kepada semua barisan pasukan keselamatan dan rakyat Malaysia kerana tiada sebarang provokasi sepanjang himpunan Selamatkan Syariah di perkarangan Istana Kehakiman kemarin. Jadi ini sesungguhnya melambangkan bahawa kesabaran kita semua yang meletakkan kesabaran dalam kita menentang sebarang unsur yang boleh mencabarkan kedaulatan agama Islam. Isu dalam enactment Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan 2019, walaupun ada pihak yang membuat tanggapan bahawa isu ini bukan bertujuan untuk memburukkan agama Islam ataupun melemahkan kedudukan Mahkamah Syariah, tetapi apapun asas dan alasannya, isu ini sebenarnya telah mencabar umat Islam kita, umat Islam di seluruh Malaysia. Jadi soalan tambahan saya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, apakah kerajaan bercadang untuk menjadi pencelah dalam kes Ni Elin dan anaknya, dan bagi memastikan kedaulatan sistem perundangan Islam kita lebih dimartabatkan, apakah komitmen kerajaan menerusi Parlimen untuk mengkaji dan meminda beberapa perkara yang pernah mencetuskan pertikaian bagi masuk untuk memberi lebih kuasa kepada negeri atau harmonikan pertindakan jenayah antara jenayah sivil dan syariah. Terima kasih. Terima kasih, Perdana Menteri. Terima kasih Gua Musang, dan saya setuju dengan gesaan kalau ada pandangan yang nak kemukakan, saya fikir tidak ada masalah. Saya akan minta Menteri Agama, walaupun jawatankuasa ditubuhkan, beri ruang untuk membincang dengan semua pihak, tidak hanya daripada pihak kerajaan, juga pihak pembangkang dan badan-badan lain dan alim ulama semuanya, untuk bincang dengan teliti, termasuk wakil-wakil dari negeri yang dibangkitkan kerana ada persepsi di kalangan sebahagian orang Islam bahawa ini seolah mencabar syariah. Ini kerana persepsi ini dibangkitkan kerana orang politik menunggang agama untuk mainkan isu ini. Ya. Padahal substantifnya isu dia apa? Isu dia ialah bidang kuasa di mana negeri boleh buat undang-undang, mana harus gunding dengan persekutuan untuk lakukan undang-undang. Dan saya dari segi kerajaan, saya nak sebut di sini, kita tidak menghalang. Ya, cuma biar ada ikut kaedah yang betul. Keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Persekutuan dalam kes 2021 Selangor dan sekarang ini bukan keputusan substantif soal syariah, itu adalah soal
bidang kuasa. Apakah boleh negeri buat? Kita bayangkan, kalau negeri itu diberikan ruang sewenang-wenang, semua negeri buat undang-undang. Dan tiap negeri itu ada pencanggahan. Selama ini, bukan jasa saya, jasa semua kerajaan sebelum ini pun, ada usaha untuk menyelaraskan pelaksanaan undang-undang. Dan balik raja-raja dirojong. Jadi saya dalam menjawab gesaan saudara Yang Berhormat Gua Musang, saya menyatakan ya, Mahkamah Persekutuan akan buat keputusan ikut pertimbangan mereka, sama ada bidang kuasa itu negeri atau persekutuan. Tapi apapun keputusan itu, ia tidak menghalang kerajaan dengan raja-raja, dengan perkenan raja-raja Melayu untuk mengadakan penelitian dan membincang dengan semua, bukan saja mufti dan pihak kerajaan dan juga semua pihak, untuk memberikan pandangan mereka supaya ada peraturan yang boleh dilaksanakan dengan maksud meningkatkan bidang kuasa mahkamah syariah yang ada sekarang. Baik, saya jemput Pulai. Terima kasih kepada Tuan Ketua. Dan saya ucap tahniah atas penegasan yang dibuat oleh Perdana Menteri bahawa kita mahu memperkasakan mahkamah syariah itu, ya. Dan dengan itu, jika ada pelanggaran terhadap pelanggaran enactment ini dengan undang-undang persekutuan, maka kita dah nyatakan bahawa kita ingin memperkasakan mahkamah syariah itu, dan tidak benarlah yang nyatakan bahawa kita mengesampingkan mahkamah syariah atau undang-undang syariah di peringkat negeri ini. So tidak adalah usaha-usaha nyatakan bahawa kita ni menolak mahkamah undang-undang syariah di peringkat negeri. Soalan saya adalah, jika Mahkamah Persekutuan memutuskan ada pelanggaran ini ataupun melangkaui ini bidang tugas ini, bidang kuasa ini, apa terjadi terhadap kes-kes yang pernah diputuskan sebelum ini yang berada di bawah enactment ini? Yang sebelum ini telah diputuskan, bagaimana benda ini akan diuruskan? Terima kasih. PM, tunggang agama tu memang tepat. Terima kasih PM. Ulul Hayat. Tanya Betul, saya tidak mau preempt keputusan Mahkamah Persekutuan. Itu keputusan Mahkamah Persekutuan. Tetapi yang saya boleh sebut di sini, apapun keputusan Mahkamah Persekutuan, pada peringkat pelaksanaan sekarang kita harus patuhi. Kita ada pilihan. Ini sistem dalam negara kita. Tetapi ia tidak menghalang kerajaan untuk meneruskan kerja jawatan dan mengemukakan cadangan pindaan yang dipohon mendapat perkenan Raja-Raja Melayu, kemudian dibentang ke Parlimen. Itu proses dia. Maknanya saya ingat jelas hal ini. Soal sama ada pindaan itu terpakai sekarang itu tidak, saya tak mau preempt biar Mahkamah Persekutuan putuskan. Yang penting bagi kita di sini ialah mengadakan jawatan kuasa, bincang secara teliti dengan semua pihak dan mengkaji semua memo yang dikemukakan. Jika diperkenan oleh raja-raja, dan saya tidak fikir raja-raja dari segi perjumpaan Majlis Raja-Raja Melayu yang terakhir, semuanya berminat untuk bersetuju perkenan untuk adakan jawatan kuasa untuk meningkat bidang kuasa mahkamah syariah ke atas umat Islam, ya, dan tidak mahu ia menimbulkan kesan kepada bukan Islam. Itu keputusan, dan mereka juga setuju penubuhan jawatan kuasa, dan terserah kepada kita untuk meneruskan, dan sekiranya diperkenan dibawa ke mesyuarat sidang parlimen untuk membuat keputusan tamat, kerana ia memerlukan kelulusan 2/3. Ketua Baru, silakan. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri beberapa kali sebut nama saya. Sebelum saya mengukakan soalan tambahan, saya nak highlightkan sikit beberapa fakta. Terima kasih kerana kita berbincang secara intelektual dan juga profesional. Kes Nik Elin difailkan 25 hari bulan 5 tahun 2022. Saya dah tak jadi Menteri Undang-Undang pada masa itu. Yang pertama. Yang keduanya, lift atau kebenaran daripada Federal Court telah diberikan oleh Justice Vernon Ong
pada 30 hari bulan 9 tahun 2022 difailkan oleh Nik Elin pada 7 hari bulan 10 tahun 2022, manakala petition yang dimasukkan untuk memohon deklarasi daripada mahkamah telah dimasukkan pada 13 hari bulan 10 tahun 2022, yang mana pada masa itu Parlimen ke-14 telah dibubarkan, tidak ada kerajaan. Itu saya betulkan fakta. Tuan Yang Berhormat Tuan Dipertua, saya walaupun Yang Berhormat Perdana Menteri telah menjelaskan bahawa jawatankuasa khas telah ditubuhkan sebagaimana cadangan ataupun titah sebenarnya daripada Kebawah Duli Imam Mulia Sultan Selangor, supaya jawatankuasa khas kajian tentang kompetensi DUN untuk menggubal undang-undang Islam dan juga enakmen negeri ditubuhkan. Saya merujuk kepada satu laporan akhbar pada 28 Ogos tahun 2023, di mana Sultan Selangor semasa mempengurusikan mesyuarat MKI di Shah Alam yang dihadiri oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga saya tak pasti Menteri Agama, menyarankan supaya ditubuhkan jawatankuasa khas 28 Ogos 2023, yang mana jawatankuasa ini haruslah mengikut titah Sultan Selangor dianggotai oleh pakar perlembagaan, pakar undang-undang sivil dan syariah, ahli-ahli akademik dan juga pengamal undang-undang yang berkemahiran dan berpengalaman luas dalam kedua-dua sivil dan syariah. Jadi soalan saya, bilakah jawatankuasa ini ditubuhkan? Dan kalau sudah ditubuhkan, siapa pengurusinya dan siapa ahlinya? Soalan saya ini ada kaitan dengan satu kenyataan akhbar, kenyataan media oleh Majlis Agama Islam Selangor yang bertarikh 17 November 2023, 4 hari yang lepas, yang menyatakan bahawa MAIS menggesa Kerajaan Persekutuan menyegerakan penubuhan jawatankuasa khas di peringkat persekutuan untuk membuat kajian kompetensi Dewan Undangan Negeri dan juga membuat mencadangkan pindaan perlembagaan persekutuan dan Akta 355. 4 hari yang lepas, MAIS telah membuat kenyataan menggesa Kerajaan Persekutuan menyegerakan penubuhan jawatankuasa ini. So siapa yang betul, siapa yang tak betul? Kerajaan Persekutuan tak betul ke tak betul ke, MAIS betul ke tak betul, kita nak dapat penjelasan. Adakah jawatankuasa ini telah ditubuhkan? Kalau ditubuhkan, boleh beritahu kepada Dewan ini siapa pengurusinya, siapa ahli-ahlinya. Dan sehubungan dengan soalan daripada Guru Musang tadi juga, saya bersetuju. Adakah Kerajaan Persekutuan masih lagi berminat untuk mencadangkan pencelahan, intervene dalam kes ini, kerana sepanjang prosiding yang diadakan di Mahkamah Persekutuan tidak ada wakil kerajaan, khususnya daripada AGC, daripada Attorney General Chambers ataupun Jabatan Pengawal Negara. Adakah kerajaan berhasrat untuk melakukan pencelahan? Masih boleh lagi dalam peringkat ini kalau ikut prosedur mahkamah. Terima kasih, Tan Sri. Silakan Perdana Menteri. Terima kasih. Saya ada nota bila saya sebut Menteri tahun 2001, 2002 saya sebut Menteri Undang-Undang. Tapi tak apalah, tapi bagi fakta dia. Kes ini 2021. Ingat, 2021 Selangor kes yang sama. 2022 kes Kelantan. 2021 Selangor. Ya. Tidak ada tindakan selepas itu. Kita terimalah kenyataan dia. Tak ada tindakan. Baik. 2022, ya, petition boleh di-file. Itu dimaklum. Maknanya 25 Mei 2022. Tak ada tindakan. Ya, oleh kerajaan ketika itu. Bila Mahkamah Persekutuan beri kebenaran? Bila? 30 September 2022. Betul. Tindakan kemudian kes ini disambung 20 bulan 11, dan kita ambil tindakan. Itu beda dia. Ya. Yang kita yang dianggap kurang Islamik ini ambil tindakan lebih tegas soal syariah daripada yang Islam keras ni, yang melaungkan lepas dah kalah, bila masa menang dalam kerajaan terlupa dalam hal ini. Tapi tak apa. Dibangkitkan soalan yang kedua tentang MKI.
Sultan Kebahan Yang Mulia Sultan Selangor mengumumkan 28 Ogos. Itu cadangan MKI. Cadangan saya dan Sultan Selangor. Bila dia putuskan? Kena rujuk Malik Raja-Raja. Malik Raja-Raja bersidang 2 minggu yang lalu untuk meluluskan Yang Berhormat. Jadi kita cadangan yang Selangor lakukan, MKI cadang itu dirujuk untuk pengesahan Malik Raja-Raja yang bersidang 2 minggu yang lalu, yang juga melantik kepada Yang Mulia Tuan Agong selepas itu. Ya. Kemudian jawatankuasa ditubuhkan, ya, dan terpaksa ada berkeliling mengesahkan nama-nama jawatankuasa. Dan tentu dia ambil masa. Mungkin saya tak tahu sama Malik Agama Islam Selangor dimaklumkan atau tidak. Jawatankuasa sudah pun dilantik, diperkenan dan akan diumumkan oleh Menteri Agama dalam menjawab soalan kedua sebentar lagi. Jadi saya ingat yang penting sekarang ni apa? Bukan nak score political point. Kita akui bahawa benda ni tidak dilakukan sebelum ini. Baik sama ada dalam Kerajaan Perikatan Nasional, malah Barisan Nasional sebelumnya. Tak apalah. Sekarang kita lakukan. Tapi jangan guna peluang seolah-olah kita menentang. Saya poin itu ya, saya dengar. Ya, penyempurnaan itu menyerang dan terjerit-jerit seolah-olah kita ini tak pedulikan soal syariah. Ya. MKI ini, ya, cara dan kaedah Tuanku Sultan Selangor kerja, sebelum dia umum, dia bincang dulu. Dia panggil JAKIM dan saya sendiri 2-3 kali berbincang sebelum dimuktamadkan. Ya, pertama soal Allah, kedua soal Mahkamah Syariah dan penubuhan jawatankuasa. Bila? Betul, Ogos 23. Tapi kita tak boleh ambil tindakan sehingga dibawa ke sidang Malik Raja-Raja Melayu. Jadi ini yang telah dilakukan dan saya harap sekarang ini ialah untuk meneruskan supaya ada jawatankuasa, dan saya agak terbuka kalau dirasakan perlu menambah jawatankuasa, kita boleh bawa dan minta perkenan Raja-Raja Melayu, terutama ke dalam kes ini tentulah yang Tuan Agong sebelum mengumumkan nama-nama tambahan. Tapi nama-nama yang ada sekarang memang ada dan diperkenan, dan saya rasa lebih baik diteruskan segera dan dan tentunya mesti merujuk. Maknanya proses jawatankuasa ini mesti kaedahnya membincang dengan kerajaan-kerajaan negeri atau Majlis Agama Islam negeri sebelum dimuktamadkan. Baik, terima kasih.